Jadi dengan berkat doa bacaan Nabi tadi, orang kafir 100 orang. 100 orang. Bukannya sikit. 100 orang. Rumah Nabi bukannya besar sangat. 100 orang. Maknanya rapat. Orang kafir itu tak ada ruang. Mereka semua kepung rumah Nabi. Kalau rumah Nabi macam bangunan kita hari ini, mungkin ada tempat Nabi boleh memboloskan diri. Tinggal lagi tak ada tempat. Rumah Nabi. Kata Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu taala anhu, dakhaltu ala baiti ummahatil mu'minin fanawaltu saqfaha biyadi. Aku masuk rumah ummul mukminin, isteri-isteri ummahal mukminin, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dapat mencapai atap rumahnya dengan tanganku. Cuba tengok bagaimana kecil, rendahnya rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zuhudnya Nabi. Setelah itulah ketika mana Khalifah Umar bin Abdul Aziz, masa tu dia jadi gubernur di Madinatul Munawwarah, nak memasukkan rumah Aisyah yang dalamnya itu ada makam Rasulullah, makam Abu Bakar dan makam Umar, menjadi sebahagian daripada masjid. Maka Sayyidina Sa'id bin Al-Musayyib, Sayyidul Tabi'in, penghulu Tabi'in, sampaikan Imam Syafi'i menyatakan setiap hadis mursal yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Musayyib, maka aku akan terima. Karena siqahnya Sa'id bin Musayyib di sisi Imam Syafi'i. Hadis mursal makna hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Dia tak sebut nama sahabat, tak sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu mursal Sa'id bin Musayyib. Nama dia Musayyab, Al-Musayyab. Musayyab ni makna yang dihalau. Kalau Al-Musayyib yang menghalau. Jadi beliau pernah kata apa? Sayyaballahu man sayyaba abi. Allah halau. Allah jauhkan daripada rahmat orang yang menyatakan ayah aku dihalau, kata. Maka untuk adab kita dengan tabi'in tersebut, kita pun panggil dia dengan Sa'id Al-Musayyib, ya, bukan Al-Musayyab yang pada asalnya Al-Musayyab, ya, itu. Jadi Sa'id bin Musayyib ini dia masa tu menangis. Jadi minta maaf cakap, puak-puak yang tak suka makam Nabi ada di dalam Masjid Nabawi ni, ya, hari ni semalam surat khabar kata mereka nak robohkan, nak runtuhkan gua tempat Nabi berlindung di Uhud. Sebab apa? Dia kata kafir ataupun syirik pergi menziarahi tempat sejarah tersebut. Itu semalam surat khabar semalam, ya, mereka sedang mengeluarkan fatwa mengharuskan meruntuhkan salah satu daripada kesan sejarah Islam di kota Madinatul Munawwarah. Itu kata Dr. Ramdan Buti ketika beliau menulis pendahuluan pada kitab Menteri Waqaf Kuwait, bekas Menteri Waqaf Kuwait, iaitu Syekh Yusuf Ar-Rifa'i. Syekh Yusuf Ar-Rifa'i ini ulama besar berketurunan Nabi SAW, dan dialah yang menyebabkan arak diharamkan di Kuwait. Begitu jugalah beliau ketika di Pakistan bertemu dengan Zulfiqar, dia meminta supaya diharamkan arak, dan Pakistan pun haramkan arak dengan sebab nasihat beliau. Ada ulama Rabbani, ulama yang bercakap dan percakapannya dipakai oleh kerajaan. Jadi beliau menulis sebuah kitab bertajuk Nasihah li ikhwanina ulama Najd, nasihat kami kepada ulama kami, ulama di Najd, yang saya katakan Najd tadi. Jadi sebelum itu Dr. Ramdan Buti telah tulis mukaddimah dia. Beliau kata apa? Kata Dr. Ramdan Buti, suatu bid'ah bekal baru yang tidak pernah dilakukan oleh ulama dahulu melainkan pada zaman ini, iaitu bid'ah apa? Bid'ah menghancurkan kesan-kesan sejarah Islam, ya, zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in, dan seterusnya. Tak ada pun di kalangan mereka yang meruntuhkan rumah-rumah isteri Nabi. Tak ada tersebut di kalangan mereka yang meruntuhkan rumah Khadijah, rumah yang disebut dalam Sahih Bukhari selepas Nabi SAW menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, maka Nabi SAW pergi balik ketakutan dan berkata kepada Sayyidatul Khadijatul Kubra, zammiluni fazammaluhu,
selimutkanlah aku, selimutkanlah aku, selimutkanlah aku. Maka Sayyidah Khadijah pun menyimutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah yang turun ayat ya ayyuhal muddaththir, rumah kelahiran Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Rumah yang pada satu riwayat menyatakan di situlah berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' Mi'raj ni ada khilaf ulama tempat berlakunya. Ada kata di rumah Sayyidah Khadijah, ada kata di Hajrul Ismail, ada kata di rumah Ummi Hani, iaitu anak kepada Abu Talib. Ya, tak kira lah. Ada riwayat juga. Rumah itu dirobohkan dan kemudian dijadikan tandas. Ya, jadikan tandas. Dan kalau kita hari ini tanya mana itu rumah kelahiran Nabi, kita pun tak tahu. Itu bid'ah yang berlaku, yang dengan dia menyebabkan umat Islam tidak ada nostalgia terhadap perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Akhir sekali mungkin orang kata, mana dia Muhammad engkau dakwah sebagai Nabi engkau, makam dia pun tak ada. Itu sebenarnya. Jadi dia kata Sa'id Musayyib menangis. Menangis bukan sebab haramnya masuk makam Nabi dalam masjid, tidak. Menangis Sa'id dan Musayyib dan tabi'in yang lain sebab apa? Rumah itu dah jadi masjid, maka rumah itu akan dirobohkan. Orang tidak boleh dapat iktibar daripada zuhudnya Nabi. Sa'id bin Musayyib bercadang kalau rumah Nabi itu kekal, orang boleh nampak, oh Nabi pendakwa yang hidup zuhud. Rumah Nabi itu kecil, hidup sederhana, mengorbankan segala apa yang ada pada dia pada jalan Allah SWT. Itu sebab tangisan Sa'id Al-Musayyib dan juga tabi'in yang lain. Bukan mereka menangis sebab haram hukumnya memasukkan makam Nabi dalam masjid. Kena faham. Sebab yang buat itu Umar Abdul Aziz. Takkan kita nak kata Umar Abdul Aziz ni buat sesat. Sebab pengkat ahli sejarawan pernah menyatakan bahawa salah seorang di kalangan khulafa ar-rasyidun, khalifah yang adil, khalifah yang memberikan petunjuk kepada manusia, dimasukkan, disenaraikan salah seorang di kalangan dia Umar bin Abdul Aziz. Jadi sebab itu dalam tesis-tesis yang dikeluarkan di Universiti Madinatul Munawwarah, ada satu tesis yang berkaitan dengan dirasah, pengkajian berkaitan dengan kubah hijau itu di Masjid Nabawi itu. Maka akhir sekali mereka keluarkan satu cadangan dengan menyatakan bahawa hendaklah dikeluarkan dan dirobohkan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah bid'ah yang menyesatkan. Kalau kita kata itu bid'ah yang menyesatkan, kita tanpa sedari menyeret Umar bin Abdul Aziz yang memerintahkan supaya makam itu dimasukkan dalam masjid sebagai mubtadi', ahli bid'ah. Ahli bid'ah wal'iyadzubillah. Ya, itu. Jadi rumah Nabi tak besar. Ada susah Nabi nak keluar. Kalau satu orang, dalam sejarah kata satu orang, kalau satu orang, maknanya rapat-rapat lah pahlawan-pahlawan kafir Quraisy itu mengepung rumah Nabi. Jadi dengan berkat baca ayat tadi Yasin sampai fa'ashaynahum fahum la yusirun, maka mereka tak nampak langsung Rasulullah SAW keluar dari celah-celah mereka tersebut kerana mereka tertidur. Bahkan sebelum itu Nabi SAW mengambil tanah, pasir, ya, ataupun debu, ditaburkan di kepala kafir Quraisy yang mengepung rumah Rasulullah SAW. Maka kata ulama, setiap yang ditaburkan pasir di atas kepalanya oleh Rasulullah SAW, semua mereka terbunuh dalam peperangan Badar. Jadi ada pula kenyataan. Dia kata yang mengepung 1 orang, yang terbunuh dalam perang Badar 70 orang. Jadi tak betul lah kenyataan itu. Maka ulama sejarah sebut, ulama sejarah kata bahawa yang terbunuh itu siapa yang ada, yang ditaburkan oleh Nabi dengan batu kecil, debu dan batu kecil, ya. Tapi kalau debu sahaja tidak terbunuh pada peperangan Badar itu. Jadi maksudnya yang kena debu dan batu kecil itu 70 orang, yang debu sahaja 30 orang. Jadi yang terbunuh tu 70 orang. Ya, itu. Jadi Nabi pun keluar pergi ke rumah Sayyidina
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam keadaan menutup kepala, mutaqanni'an. Takatan mutaqayil lisan, maknanya dia menutupkan untuk menyembunyikan diri daripada kafir Quraisy. Yang pagi-pagi itu kafir Quraisy ditanya, datang syaitan kata, kau tunggu apa? Kata, kami nunggu Muhammad, nak bunuh Muhammad. Qad khayyabakumullah, engkau telah dipersia-siakan oleh Allah. Muhammad qad kharaj, wallahi Muhammad qad kharaj. Muhammad dah keluar daripada rumah dia. Mereka pun masuk tengok yang tidur tu adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maknanya Allah Subhanahu wa taala telah balas tipu daya mereka itu dengan kegagalan. Dengan kegagalan.